Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama dengan Teacher Sinta kali ini dalam kelas matematik tingkatan 4. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita minggu lepas. Okey, yang kali ini kita akan tengok pula macam mana nak cari punca persamaan kuadratik. Okey, kalau sebelum ni kita belajar paksi simetri kan. Okey, macam mana nak tentukan bentuk graf, okey, sama ada senyum ataupun masam. Tapi kali ini kita akan sambung lagi dengan subtopik punca persamaan kuadratik. Okey, seterusnya. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada, sebelum tu kita nak tahu dulu macam mana perubahan bentuk graf berdasarkan nilai A, B dan C. Okey, mana datangnya A, B dan C tu? Okey, A, B dan C tu datangnya dari persamaan asas fungsi kuadratik iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. So, A tu duduk sebelah X kuasa 2, B tu yang duduk sebelah X dan C tu yang kat belakang sekali yang tak ada kawan seseorang tu. Biasanya dia dalam bentuk nombor lah. Okey. Okey, kemudian kita juga nak tentukan punca persamaan kuadratik berdasarkan graf dan juga kaedah pemfaktoran. So lagi satu tu ada yang saya tak tulis kat situ berdasarkan kaedah penggantian nilai. Okey, yang ini kita akan tengok nanti satu per satu. Okey, untuk yang pertama kita akan tahu dulu macam mana bentuk graf tu berubah bergantung kepada nilai A, B dan juga C. So kita tengok yang pertama. Okey, bila A, dan kita tengok dari segi A, perubahan A. Semakin kecil nilai A, makin besar bukaan lengkung. Okey, contoh kalau A yang biru tu saya letakkan nilai dia makin besar sikit, negatif 4. Okey, contoh kan. Yang kedua tu, yang lengkung merah tu saya letakkan dia sebagai 4. Jadi negatif 4 tu lebih kecil daripada 4. Jadi bukaan lengkung dia, so dia buka dia lebih lebar, lebih besar. Okey, kalau nilai A awak tu lebih besar daripada yang sebelumnya, dia akan lebih, bukaan awak akan lebih kecil. So makin kecil nilai A, makin besar bukaan lengkung. So itu perubahan dari segi A. Okey, kemudian kita tengok perubahan dari segi C. Okey, kalau C ni dia adalah pintasan Y tau. Maksudnya dekat mana graf awak tu singgah pada lengkung awak singgah pada ni paksi Y. Jadi nilai C tu kalau paksi Y kan dia bergerak atas dengan bawah kan. Jadi nilai C tu akan membuat perubahan bentuk graf ke atas dan ke bawah. Okey, contoh yang cikgu bagi kat situ. Okey, yang merah tu X kuasa 2 tambah 2. Kat situ C kita adalah 2 kan. Okey, dan yang lagi satu X kuasa 2 tambah 1. Yang tu C kita adalah 1. Jadi C1 tu duduk bawah lah kan daripada C yang ke-2. Sebab itulah lengkung merah tu berada di atas, di atas lengkung biru. Sebab nilai 2 lebih besar pada nilai 1. Macam itulah. Okey, kemudian nilai B. Nilai B ni akan menyebabkan perubahan dari segi pergerakan graf tu, paksi simetri dia ke kiri ataupun ke kanan. Okey, kalau dia bergerak ke kiri, maksudnya lebih banyak negatif lah belah sana. Okey, so kita tengok contoh. Kalau cikgu bagi contoh nilai B tu, yang graf lengkung tu, yang biru tu, paksi simetri dia adalah negatif 2. Yang lengkung merah, paksi simetri dia adalah negatif 1. Jadi, kita bergantung pada ni lah. Paksi simetri dia kan, yang tengah-tengah kita buat minggu lepas tu kan, pembahagi 2 lengkung. Itu paksi simetri. Jadi, kalau negatif 1 tu dengan negatif 2, negatif 1 dulu lah kita baca kan. Jadi, sebab itulah lengkung awak tu ke depan sikit yang merah tu berbanding yang biru. Dekat belakang sikit. Sebab dia negatif 2. So, boleh bezakan macam mana bentuk graf bila berlaku perubahan pada nilai A. So A tu bergantung kepada makin besar ni bukaan lengkung. C tu pada paksi pintasan Y gerak atas bawah dan B tu bergerak kiri kanan. Sebab dia menyebabkan paksi simetri. Alright, seterusnya kita ni baru kita masukkan macam nak cari punca persamaan kuadratik. So kita tengok kaedah yang pertama. Yang ini paling mudah. Biasanya kalau saat macam ni dia dah bagi siap-siap dah. Persilangan graf.
Okey. Jadi kalau graf yang diberi ni awak nampak dia sentuh paksi X tu pada dua tempat. Okey. Dekat situ ada dekat -2 satu tempat, lagi satu dekat 2. Jadi dekat situ nampaklah kedua-dua nilai X yang disentuh oleh lengkung awak tu, itu adalah fungsi kuadratik iaitu X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Mudah kan? Ini sangat mudah. Tengok graf ni dah tahu dah mana yang sentuh X cikgu. Yang itu. Okey. -2 dengan 2. Okey, kemudian teknik yang kedua nak tentukan punca persamaan kuadratik adalah dari segi nilai yang memuaskan persamaan. Okey, biasanya kalau soalan macam ni dia dah bagi siap-siap lah. Macam contoh tu adakah X sama dengan 1 punca bagi persamaan kuadratik ini, iaitu persamaan kuadratik yang atas tu. X kuasa 2 tambah 2X tolak 3. Jadi nak tahu betul ke X sama dengan 1 ni punca persamaan kuadratik, awak gantikan nilai X sama dengan 1 tu dalam persamaan. Okay, biar awak dah gantikan. Nampak tak saya letak flow kat situ? X kuasa 2, okay, jadikan 1 kuasa 2. 2X jadikan 2 darab 1 dan tolak dengan 3. So, awak tekan kalkulator, awak dapatlah nilai dia kosong. Sama pula dengan yang dah sedia ada tu. Kosong dengan kosong. Kiri dan kanan sama nilai. Okay, bila kiri dan kanan sama nilai, maka ya, betul lah. Okay, nilai X sama dengan 1 tu ialah punca. Seandainya nilai yang awak dapat tu tak sama dengan nilai kiri dan kanan, so bukan punca lah. Okay, nilai yang diberi tu bukan punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Okay. Baik, seterusnya dari segi punca persamaan kuadratik, okay, menggunakan kaedah yang terakhir, kaedah pemfaktoran. Okay, yang ini kita perlukan kalkulator. Okay, awak kena sediakan kalkulator awak 570. Okay. So, daripada sini awak tentukan dulu X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 sama 0. Okay, kita tentukan apa itu A. So, kalau soalan ni A kita yang duduk depan X kuasa 2, A kita 1. B tu duduk depan X, B kita adalah positif 2 dan C kita ialah negatif 3. Okay, cikgu ambil contoh yang sama je macam yang depan tadi kan. Okay, C sama dengan negatif 3. Jadi awak ambil simbol tu sekali tau, negatif 3. So, bila awak dah tentukan A, B dan juga C, barulah awak dimasukkan dalam kalkulator awak. Okay, so standby dengan kalkulator. Step yang pertama, tekan mod 3 kali. Mod. Okay. Kemudian awak akan nampak ada pilihan EQN dekat situ. Jadi awak ambil EQN tu, kemudian dia akan keluar unknown kan. Jadi awak ketepikan, okay, untuk awak cari degree. So make sure awak tekan degree tau, bukan unknown. So bila tekan degree, awak masukkanlah nilai A awak 1, nilai B awak 2, nilai C awak negatif 3. Okay. So bila last sekali awak akan tekan sama dengan ataupun equal. Jadi awak nampak dah kat situ. Nilai X yang diberi oleh kalkulator adalah 1 dan nilai X yang kedua adalah negatif 3. Jadi kita jangan lupa buat satu step yang penting, iaitu kat atas itu. Tengok saya buat dua lengkung, okay? Dan sama dengan kosong. Okay, lengkung tu maksud dia awak kena isi balik apa persamaan dia, okay? So X sama dengan 1 tu positif 1 kan, jadi positif lawan dia negatif. Sebab tu kat situ dia akan jadi X tolak 1. Okay, dan X sama dengan negatif 3 tu dia adalah negatif 3 kan, dia akan jadi X tambah 3 sama dengan 0. Make sure awak buat dua step ni, okay? Okay, jadi cikgu nak awak bolehlah praktis, okay? Guna kalkulator dan cek betul tak jawapan awak. Okay, yang terakhir. Okay, habislah penerangan cikgu sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan macam mana perubahan bentuk graf dari segi perubahan A, B dan C. Okay, kemudian kita tentukan kaedah nak cari punca persamaan kuadratik. Okay. Ada 3 kaedah. Okay, yang pertama tadi, bila dah beri lengkung tu siap-siap. Okay. Bila dah bagi siap-siap, mana yang sentuh X. Kan? Itu adalah punca kuadratik. Dan yang kedua, bila diberi satu nilai, dia nak tahu betul tak nilai itu punca persamaan bagi fungsi kuadratik tersebut. Jadi kita akan guna kaedah penggantian nilai. Kita ganti nilai X yang diberi itu masukkan dalam persamaan. Andai kata dapat sama kiri dan juga kanan, jadi betul lah X itu adalah punca punca bagi persamaan kuadratik. Okay, tapi kali ni untuk test yourself ni, cikgu bagi satu saja soalan. Okay, cikgu nak awak buat guna calculator. So, cari punca bagi persamaan kuadratik berikut. Okay, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tolak 6. Okay, jom kita rungkai sikit. Okay, daripada sini,
A awak apa kelas? Okey, nampak tak? A tu duduk sebelah X kuasa 2 cikgu. So, dia adalah 1. Okey, kemudian B. B kita duduk negatif 5. Jadi, ambil semua tu. Negatif 5. Jadi, B awak adalah negatif 5. Okey, 5 kat situ. Tulis kat bawah tu. A1, B negatif 5. Okey, dan lastly C. C duduk belakang sekali, dia itu nombor. Okey, so 6 tu ada negatif kat depan. Jadi C awak adalah negatif 6. Jadi awak tentukan nilai A, nilai B dan nilai C. Follow balik step yang cikgu ajar tadi macam mana nak tekan kalkulator untuk dapatkan fungsi kuadratik, punca fungsi kuadratik. So, itu saja daripada cikgu kali ini. Okey, cikgu harap penerangan cikgu kali ini jelas. Sekiranya awak masih ragu-ragu, tak faham, boleh repeat ulang balik. So, ulang balik sampailah awak rasa boleh faham. Dan bila siap tugasan ni, bolehlah hantar pada cikgu. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.